Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya sekarang Tuan Pengarah Samsul Ambia bin Mat Daud, yang sekarang tampil bersama saya di Melaka First sebagai Presiden YouTuber Malaysia. Dah berapa lama dalam industri seni ni? Hampir 30 tahun lah. 30 tahun ya. Boleh bagi tahu kita sedikit pengalaman dari mana permulaannya untuk masuk dalam industri seni? Mula dengan muzik. Muzik yang rock yang orang tak dengar je lah, yang memang very underground je. Kemudian buat skrip, tapi sebab saya grad daripada civil engineer, tapi terus menulis hingga 2010 saya totally tukar bidang daripada engineer tu, tukar twist 360 darjah kepada bidang ni. Saya buat Master Chef sebagai segmen producer, dan kemudian terus berkecimpung lah dalam bidang ni, full time lah. Kira lepas tu full time. Itulah terus sekarang jadi Presiden YouTuber. Okey. Dari mana datangnya idea untuk buat Persatuan YouTuber Malaysia? Persatuan YouTuber Malaysia ni sebenarnya daripada beberapa kelas yang saya buat. Kelas tu sebenarnya nak kongsi di mana kalau kita buat YouTube ni, kita memerlukan perkongsian, kita memerlukan kawan. Kita tak boleh buat seorang, orang tak kenal kita, tak ada kawan. So kita memerlukan satu komuniti. Jadi saya buat kelas tu untuk komuniti actually mula-mula. Kemudian dipanggil oleh HRDF untuk mengajar. Kemudian ada beberapa badan kerajaan dan seterusnya, sehinggalah sekarang lah. Dan kita banyak buat kerja-kerja kebajikan yang sebelum tu kita belum berdaftar sebagai persatuan. So kita ambil keputusan berdaftar sebagai persatuan pada tahun lepas bulan 9. So kita menghampiri setahun. Kita menghampiri setahun lah, bulan 9 nanti insyaAllah kita menghampiri our first anniversary of Persatuan YouTuber Malaysia. Alhamdulillah, itulah cenderungnya Tuan Director membuka ataupun mendaftar sebagai Persatuan YouTuber Malaysia dan memberi peluang kepada orang-orang awam untuk berjinak bersama dalam industri seni. Dan YouTuber Malaysia sebenarnya bermula di Melaka. Kita ada satu kumpulan yang paling aktif sekali, YouTuber yang aktif kat sini. So di situlah kita bermula, dan kita buat banyak program CSR kat sini, dan alhamdulillah sekarang kita punya program berdaftar lah. Saya dari Melaka First suka saya dengar, kerana di sinilah bermulanya Persatuan YouTuber Malaysia. Di sini di Melaka lah bermulanya sesuatu. Dan tersebar luas satu Malaysia ataupun ke Asia Tenggara insya-Allah. Kan dulu pusat perdagangan di sini. The promotion is there. Kan? Kalau nak berniaga apa-apa pun, first kali kena tahu tempat ramainya orang. Di situlah adanya duit. Betul. Apakah yang memotivasikan Tuan Pengarah untuk membuat atau mempertubuhkan Persatuan YouTuber Malaysia ni? Sebelum tu saya melihat daripada sudut diri saya sendiri sebagai seorang yang dalam industri kreatif. Kita dibayar sebagai penerbit ataupun kita dibayar sebagai pengarah. Tulis skrip pun kita dibayar. Dan kita dapat nama macam hebat je kan. Kita buat satu drama tu, hebat lah dia tulis skrip drama sebab apa semua, ataupun dia mengarah satu-satu benda. Tetapi kita dapat payment one time je. Kalau setahun tu satu job je, itu je dah sakit. Tapi alhamdulillah YouTube kita buat kita punya baby sebenarnya. Kita own. Dan YouTube ni macam kita memiliki stesen TV kita sendiri lah. Itu yang pro-nya. Yang con dia, kita juga kena faham bahawa buat YouTube ni adalah macam syarikat kita sendiri. Kita buka YouTube tu kan. Bila kita buka YouTube tersebut, jadi kita macam memiliki TV kita sendiri. Jadi kita mesti mengetahui undang-undang dia lah. Bila kita punya syarikat sendiri, yang untung pun kita dapat, liability pun kita dapat. Yang tu kita nak bagi tahu pada semua orang. Apakah yang memotivasikan untuk menubuhkan persatuan ini? Motivasi tu macam saya cakap tadi, dia datang daripada diri saya sendirilah. Daripada diri saya sendiri, dan bila kita mula membuat satu kerja yang ke arah berkawan, ke arah silaturahim, dan kita menambah dengan keperluan daripada sudut pengajaran dan sebagainya kan. Di situ saya rasa keperluan untuk mengajak orang ramai menyertai kita.
Itu sebagai satu motivasi yang saya rasa dengan keadaan negara kita dan sebagainya, dan dengan menambah pendapatan dan sebagainya, jadi saya rasa motivasi utama kita cari duit kot. Betul. Tapi kesimpulannya, tapi kalau YouTuber ni dia lebih kepada internet ataupun jalur lebar. Ya. Jadi apakah cenderungnya untuk aktif dalam jalur lebar? Biasanya kalau di luar sana pengarah-pengarah lebih kepada produksi yang merakam drama TV secara fizikal ya. Tapi mostly kalau YouTuber ni, YouTube ni dia lebih kepada video-video yang kita boleh lihat di YouTube secara online. Telah terbukti bahawa pemasaran digital melalui video ni telah terbukti 600% keberkesanannya. Jadi bila membuat video ni, engagement tu kuat. Dan kenapa saya memilih YouTube adalah dia berada dalam platform Google, platform yang paling besar sekali, platform pencarian yang paling utama sekali. Apakah matlamat dan objektif pertubuhan Persatuan YouTuber Malaysia? Saya rasa sama juga. Kita memang menitik beratkan kepada silaturahim, dan kedua adalah membagi-bagi ilmu. Boleh saya tanya tak, apakah idola tuan director atau pengarah dalam menubuhkan Persatuan YouTuber Malaysia ni? Ada idola ke, ataupun adakah seseorang yang memberi motivasi ataupun inspirasi menyebabkan tuan pengarah nak? Saya rasa nak sebut sudut idola tu tak ada. Tak ada Cuma kita melihat dari sudut kejayaan seseorang tu lah. Kejayaan seseorang dan idola, maksud saya idola tetap tu tak ada lah. Saya suka tengok sebab ramai yang berjaya dalam YouTube ni. Jadi saya suka melihat kejayaan seseorang tersebut yang berjaya, bagaimana dia menghasilkan pendapatan pasif yang daripada buat video je, macam sekali buat anak dapat duit terus je kan, tak perlu buat lagi. Itu je, itu yang jadi kita suka tengok tu. Boleh bagi tak sedikit tip macam mana tuan pengarah boleh mengatakan YouTube boleh mendatangkan pendapatan? YouTube sebenarnya bila kita set dalam mind kita untuk mendapat pendapatan daripada peringkat awal, memang agak sukar. YouTube bukanlah satu tempat yang senang seperti mana yang orang cakap nak dapat pendapatan tu, memang satu tempat yang susah. Tetapi YouTube ada satu tempat yang kita mencari satu value. Sebab kalau kita kejar duit memang tak dapat. Tapi bila kita membina diri kita, menjadikan diri kita lebih berharga, saya rasa di situlah puncanya pendapatan kita. Jadi YouTube ni satu tempat di mana kita memberi maklumat, kita memberi penerangan, memberi apa yang orang nak tanya kita, apa yang orang nak tahu. Jadi YouTube adalah tempat macam kaunter pertanyaan lah kan? So kita kena menyediakan apa yang orang nak, bukan apa yang kita nak lah kan. Okay. Apakah produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh Persatuan YouTuber Malaysia, atau lebih mudah untuk difahamkan, apakah yang boleh Persatuan YouTuber Malaysia berikan kepada orang awam ataupun setakat ni? Walaupun kita belum genap 1 tahun, tapi kita telah buat, saya rasa hampir lebih 10 lebih dah CSR, membantu masa banjir, membantu Angkatan Tentera Malaysia kat Melaka. Dan yang paling penting sekali, Persatuan YouTuber Malaysia sekarang ni keahlian percuma. Keahlian percuma, masa terhad keahlian percuma. Kedua, kita ada kelas percuma, kelas online percuma untuk yang nak tahu fundamental. Sebab saya lebih beranggapan dia adalah satu perniagaan. So kita kena ada satu rancangan perniagaan untuk membuka YouTube. So boleh ikuti kelas kita. Boleh ikuti kelas kita. Pergi ke laman web kita je. Okey. Apakah keunikan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan? Saya rasa soalan dia tu kelas lah. Kelas, dan kita sebenarnya kita lebih pada ukhuwah kan. Jadi kita lebih di mana-mana pun kita ada. Kita ada di mana, di Sabah, Sarawak, dan banyak kita jumpa dalam online lah kan, dalam online. Dan cuma saya nak menyeru kepada yang dah jadi YouTuber pun, join lah kita. Kita perlukan satu ukhuwah kan, ukhuwah kan, satu ukhuwah, dan boleh kita hidup bersama. Okay. Rangkaian persatuan yang
Tuan Pengarah ada? Rangkaian persatuan Selain maksudnya? daripada Persatuan YouTuber Malaysia, adakah persatuan lain yang berangkai bersangkut paut dengan YouTuber tu? Kita juga bersekutu dengan Persatuan Perfilman Malaysia, Persatuan Pengarah Filem Malaysia, Fedam, so Abang Mat Landing kita, dan juga ada beberapa yang kita buat usaha sama, dan juga Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. So kita ada pembangunan untuk usahawan-usahawan juga, kerana sekarang ni dah masuk zaman yang kita memerlukan satu pemasaran dari sudut video. Jadi saya rasa para usahawan kena belajarlah buat video. Sebab dia sangat efektif. Dia sangat efektif. Dia sangat efektif kerana sekarang orang awam banyak membeli belah ataupun melihat info-info di internet, di YouTube lah terutama sekali. Kalau boleh saya tanya tak, YouTube, antara YouTube dengan Google, mana lebih kerap digunakan? Pencarian di Google atau pencarian di YouTube atau saya rasa kita kena faham dasar dia dulu. Dasar dia adalah Google sebenarnya. Di dalam Google tersebut, YouTube adalah perkhidmatan video di dalam Google. Jadi dia adalah Google lah. Dia salah satulah antara research dia keluar gambar ataupun video macam tu. Tak, mana kita bila kita search dalam Google, Google akan keluarkan yang bahagian video, bahagian web dan sebagainya. Jadi ia adalah pusat research. YouTube ni adalah video. Jadi kalau kita masuk video, keluarlah search tu kat situ. Kalau kita pakai FB, kalau kita pakai IG semua kan, searching tu akan keluar kat Google. Google ni bapak searching lah kata. Bapak searching kan. Tapi penyediaan videonya berada di YouTube. Di YouTube. Google punya perkhidmatan salah satunya. Okey, ni agak jauh sikit tadi, dah ketinggalan saya nak tanya soalan ni. Oleh kerana ramai ahli-ahli Persatuan YouTuber Malaysia ramai di Melaka, kenapa pilih Melaka? Sedangkan setahu saya Tuan Pengarah menginap di Kuala Lumpur. Orang Melaka ni dia stylo lah. Kalau saya keluar pakai black card pun dia tak kisah punya. Tak kisah. Dia memang, dia jiwa dia I think patriotik lah. Dia keagrapan dia tinggi lah. Saya rasa semua tempat pun sama, tapi saya tak tahu lah. Mungkin bandar bersejarah kot. Tapak kita lah kot kan. Tapak permulaan segala-galanya. Di situ suka saya dengar kat situ. Okey, apakah plan untuk masa depan? Plan masa depan untuk Persatuan YouTuber Malaysia? Persatuan YouTuber Malaysia ni sebenarnya kita nak balance out pro and con. Di mana sedar tak sedar negara kita ni adalah negara kelima, keenam di dunia yang guna saja internet ni. Kan, dan kita juga adalah nombor 1 di Asia Tenggara. So kita banyak yang guna saja pembaziran. Sebab tu macam YouTuber kecil, macam kawan-kawan saya YouTuber kecil pun, kita dah boleh dapat pendapatan sebagai satu kejayaan dalam YouTuber. So saya menyerulah semua, kita boleh buat YouTuber, dan siapa yang dah buat YouTuber atau yang dah famous sekalipun YouTuber, datang support kita. Kan? Kita ada satu rancangan perniagaan YouTuber betul-betul. Kita akan ajar daripada setting YouTuber betul-betul. Wah, menarik tu. Okey, bagaimana untuk orang luar berdaftar sebagai ahli Persatuan YouTuber Malaysia? Sekarang ahli YouTuber Malaysia dibuka untuk ahli muda daripada 13 ke 17 tahun. Dan 18 tahun ke atas tu ahli tua lah. Sampai ke umur berapa pun, sampai dia hidup lagi tu boleh daftar. Cuma mudah saja pergi ke www.persatuanyoutubermalaysia.com. persatuanyoutubermalaysia.com. Dekat sana ada sekarang ni tengah join it free. Free join. Sampai bila promosi join free ni? Promosi. Sampai bila join free? Kita sekarang dah reach 2,000 plus. So kita maybe stop on the 10,000 lah. We are on the road to 10,000 ahli. InsyaAllah. InsyaAllah keahlian pertama 10,000 pertama pendaftaran percuma. 10,000 pertama pendaftaran percuma. Bukan pendaftaran saja, yuran keahlian semua percuma. Yuran keahlian pun percuma. Tapi kelas percuma tak? Kelas percuma, kita ada kelas percuma. Cuma kelas kita tu hanya boleh 25 ke 30 orang untuk satu minggu. Jadi dekat situ pun boleh daftar, cuma you kena tunggu. Yang saya dapat tahu tadi, kalau daftar sekarang mungkin dah awal bulan 8 baru boleh masuk kelas.
kelas 5 hari kelas. So dia akan ajar online di mana saja. Kita ajar rancangan perniagaan lah, rancangan perniagaan membuat YouTube. Daripada setting-setting yang kelakar-kelakar, kepada editing dan buat konten dia kan. Kalau orang tanya nak buat copywriting, kita akan ajar ruh of the copywriting tu sendiri. Dan kita akan ajar editing macam mana sikit, dan kemudian kita last kali is all about pemasaran. Kelemahan orang kita berniaga ke semua, saya rasa pemasaran. Cara nak tarik traffic dari mana, dan cara nak convert, dan cara automation. YouTube they have their own technique of benda tu. Nanti kita akan review benda tu. Oh, dengar tu. So apa tunggu lagi, bolehlah berdaftar sebagai ahli YouTuber Malaysia di www.persatuanyoutubermalaysia.com. Ya, senang je. persatuanyoutubermalaysia.com je. Okey, Tuan Pengarah, last soalan kalau diberi peluang untuk membuat satu konten di negeri Melaka ni, di dalam slot YouTuber tuan, apakah konten yang tuan akan buat? Saya sebenarnya konten utama tu banyak rojak, tapi di Melaka ni saya nak review dia punya keunikan, kesenian, prasejarah dia memang dahsyat dan banyak lah. Orang kata kalau duduk setahun pun, kalau setakat nak cari 100-200 bahan tu lebih lagi lah. Banyak bahan kat sini. Mula-mula di Melaka, nanti akan di mana negeri seterusnya di mana rasanya? Belum plan lagi. Melaka pun belum cukup lagi ni. Okey, terima kasih tuan. Saya Amir Isyad daripada Melaka First mengucapkan terima kasih kerana memberi masa, ruang dan peluang untuk saya berwawancara Tuan Samsul Ambia bin Mat Daud. Itu saja daripada saya, Amir Isyad, untuk Melaka First. Assalamualaikum.